Okey, ayak ni dia mempunyai sifat-sifat dia dan sifat-sifat dia ada kepentingan kepada kita, kepada manusia. Okey, sifat ayak yang pertama ialah ayak sebagai pelarut universal. Okey, water act as universal solvent. Ayak sebagai pelarut universal. Water act as universal solvent. Itu yang pertama. Yang kedua, ayak ni dia mempunyai kelikatan yang rendah. Ayak mempunyai kelikatan yang rendah. Water has low viscosity. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ayak ni dia mempunyai muatan haba spesifik yang tinggi. Ayak mempunyai muatan haba spesifik yang tinggi. Orang putihnya, water has high specific heat capacity. Water has high specific heat capacity. Yang keempat, ayak mempunyai penguapan haba pendam yang tinggi. Penguapan haba pendam yang tinggi. Water has high latent heat of vaporization. Water has high latent heat of vaporization. Yang kelima, ayak mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Ayak mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Water has high surface tension. Water has high surface tension. Yang keenam, ayak ni menunjukkan kekapilarian. Menunjukkan kekapilarian. Water exhibits capillarity. Water exhibits capillarity. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ketumpatan maksimum ayak adalah pada 4 Celsius. Ketumpatan maksimum ayak pada 4 Celsius. The maximum density of water at 4 Celsius. Maximum density of water at 4 Celsius. Kita ada 7 sifat-sifat ayak. So, kita pergi yang pertama iaitu ayak sebagai pelarut universal ataupun water act as universal solvent. Okey, kenapa ayak ni dia boleh menjadi pelarut universal? Pelarut universal ni banyaklah ayak boleh larut. Gula, garam dan sebagainya. So, kenapa dia boleh menjadi pelarut universal? Disebabkan oleh molekul ayak itu ialah molekul berkutub. Sifat kekutuban dia dan kebolehan ayak membentuk ikatan hidrogen menjadikan ayak ni pelarut yang baik. Aku ulang, disebabkan oleh kekutuban dan kebolehan ayak untuk membentuk ikatan hidrogen menjadikan ayak ni menjadi satu pelarut yang baik. Okay, because of its polarity and its ability to form hydrogen bonds. So the water can be a powerful solvent. Okay, contoh-contoh ayak yang boleh melarutkan bahan-bahan seperti yang pertama ialah bahan berkutub. Bahan berkutub ni contohnya ialah gula. Gula ni dia mempunyai sedikit cas kumpulan hidroksil. Hidroksil tu OH. Yang pertama, ayak ni dia boleh melarutkan bahan berkutub. Bahan berkutub ni contohnya adalah gula yang mempunyai sedikit cas kumpulan hidroksil. Hidroksil ni ialah OH. Okay. Yang kedua, ayak ni dia boleh melarutkan sebatian ion. Sebatian ion. Contohnya natrium klorida. Contohnya ialah natrium klorida yang hampa garam yang pengguna tu lah. Natrium klorida. Dia kita klasifikasikan sebagai sebatian ion. Yang ketiga, ayak ni juga dia boleh melarutkan molekul organik. Molekul organik yang mempunyai kumpulan ion seperti kumpulan karboksil COO dan kumpulan amino NH3. Okey, aku ulang. Ayak ni dia boleh menjadi pelarut yang baik kepada bahan berkutub. Contohnya ialah gula yang mempunyai sedikit cas kumpulan
hydroxyl. OH ni ialah hydroxyl. Yang kedua adalah sebatian ion. Contohnya ialah natrium klorida. Garam yang apa duk makan tu. Yang ketiga ialah molekul organik yang mempunyai kumpulan ion seperti kumpulan ion karboksil COO dan kumpulan amino NH3. Okay, in English, water can be good or powerful solvent for polar substances. For example, sugar, which have slightly charged hydroxyl group. The second one, water can be powerful solvent for ionic compound. For example, is sodium chloride. The third one, the last one is water can be powerful solvent for organic molecule with ionized group, such as the carboxyl group, COO, and amino group. Okey, kita ambil contoh bagaimana ayak ni dia boleh melarutkan sebatian ion. Contohnya paling mudah ialah natrium klorida, garam yang apa makan tu. So, apa yang berlaku bila kita masukkan garam dalam ayak, apa yang berlaku ialah pada permukaan setiap butiran garam tu, dia ada ion natrium dan ion klorida. Dia akan terdedah kepada pelarut ayak. Ulang, pada permukaan setiap butiran garam, dia ada ion natrium dan ion klorida yang kemudiannya akan terdedah kepada ayak lah bila hampa letak garam tu dalam ayak. So, apa yang berlaku ialah charge separa positif atom hidrogen dalam ayak. Ayak ada dua charge, separa positif atom hidrogen, separa negatif atom oksigen. So, apa yang berlaku? Charge separa positif atom hidrogen dalam molekul ayak, dia akan tertarik kepada charge negatif ion klorida. Sebab ion klorida ni dia adalah charge negatif. So, bila charge negatif ion klorida ni, dia akan tertarik kepada charge separa positif atom hidrogen. Itu yang pertama. Manakala charge separa negatif atom oksigen, dia akan tertarik pula kepada charge positif ion natrium. Ulang, charge separa positif atom hidrogen, dia akan tertarik kepada charge negatif ion klorida. Satu lagi, charge separa negatif atom oksigen, dia akan tertarik kepada charge positif ion natrium. Dan dia menyebabkan ikatan ionik dalam natrium klorida tadi menjadi lemah lah. Sebab dua-dua ni tertarik kepada sama ada oksigen ataupun hidrogen. Okey, kalau natrium dia akan tertarik kepada mana? Akan tertarik kepada charge separa negatif atom oksigen. Kalau ion klorida dia akan tertarik kepada charge separa positif atom hidrogen, menyebabkan ikatan ionik dalam natrium klorida akan menjadi lemah. Okey, orang putihnya, the partial positive hydrogen atom in water molecule attract to negatively charged ion chloride, while the partially negative oxygen atom in the water molecule attract to positively charged sodium ion. I repeat again, the partial positive hydrogen atom in water molecule attract the negatively charged chloride ion Cl-, while the partially negative oxygen atom in the water molecule attract positively charged sodium ion. Results, the ionic bond in the sodium chloride become weaker. Okay, now apa yang berlaku apabila ikatan ionik dalam natrium klorida menjadi lemah? Okay, kemudiannya apa yang berlaku ialah molekul ayak ini tadi
dia akan mengelilingi ion klorida dan ion natrium secara individu. Dan dia akan membentuk satu petala. Kita panggil sebagai petala penghidratan. Ulang, molekul ayak ni tadi, dia akan mengelilingi ion klorida dan ion natrium secara individu. Dan dia membentuk petala penghidratan. Okay? Dalam warna putihnya, water molecule, it will surround the individual sodium ion and chloride ion to form a hydration shell. Water molecule surround the individual sodium and chloride ion and form a hydration shell. Okay. Menyebabkan kristal sodium klorida tadi dia akan terurai dan kemudiannya akan larut dalam air. Molekul air tadi, kristal sodium klorid tadi dia akan terurai dalam molekul dalam larutan air. Okay? The sodium chloride crystal dissociate and dissolve in water. Okay, aku ulang balik pada awal. Apa yang berlaku kalau hampa tebak, hampa letak garam dalam air. Apa yang berlaku ialah yang pertama, hampa kena faham air ni ada berapa charge dia? Charge positif. Charge separa positif dalam atom hidrogen. Okay, charge separa negatif dalam atom oksigen. Untuk charge separa positif atom hidrogen, dia akan tertarik kepada charge negatif ion klorida, Cl- tu. Manakala yang charge separa negatif atom oksigen ni tadi, dia akan tertarik pula kepada charge positif ion natrium, Na+. Okay, menyebabkan ikatan ionik dalam natrium klorida dia akan menjadi lemah lah sebab tertarik kepada oksigen dan juga hidrogen. So bila dah lemah, apa yang berlaku ialah molekul air ni tadi dia akan mengelilingi ion klorida dan ion natrium secara individu dan membentuk satu term kita panggil sebagai petala penghidratan. Lama-lama apa yang berlaku ialah kristal garam tu, kristal natrium klorida tu dia akan terurai dan larut dalam air. Okay, dalam warna putihnya, first, the partial positive hydrogen atom in water molecule, it will attracted to the negatively charged chloride ion, Cl-, while the partially negative oxygen atom in the water molecule attract positively charged sodium ion, result in the ionic bond in sodium chloride becoming weaker. So the water molecule then, it will surround the individual sodium and chloride ion. It will form a hydration shell. The sodium chloride crystal dissociate and dissolve in water. Okey, air mempunyai kelikatan yang rendah. Sebelum tu, hampa kena tahu apa itu kelikatan. Kelikatan itu ialah satu ukuran rintangan cecair untuk mengalir. Satu ukuran rintangan cecair untuk mengalir. Maknanya, kalau kurang kelikatan, bermaksud lebih mudahlah cecair itu untuk bergerak. So, kalau lebih kelikatan yang tinggi, maksudnya lebih susahlah cecair itu untuk bergerak. So air ni dia mempunyai kelikatan yang rendah. Maksudnya air ni lebih mudah untuk bergerak. Kalau kita bandingkan dengan minyak dan sebagainya, dia lebih sukar sebab dia lebih likat. So orang putihnya, definition of viscosity, a measure of resistance of a liquid to flow. A measure of resistance of a liquid to flow. The lower the viscosity, the easier the liquids to flow. The lower the viscosity, the easier the liquid to flow. So, kenapa air ni mempunyai kelikatan yang rendah? Macam hampa dah belajar waktu struktur air. Struktur air ni dia mempunyai ikatan hidrogen. So, apa yang berlaku ialah ikatan hidrogen ini
dalam ayak ni dia akan sentiasa putus dan bentuk semula. Putus bentuk semula. Menyebabkan molekul ayak ni dia boleh menggelosok antara satu sama lain. Dia boleh menggelosok antara satu sama lain. Okay, aku ulang. Kenapa ayak ni mempunyai kelikatan yang rendah? Kenapa ayak mempunyai kelikatan yang rendah? Disebabkan oleh ikatan hidrogen sentiasa akan putus dan bentuk semula menyebabkan ayak boleh menggelosor antara satu sama lain. Okay. In English, water has low viscosity because hydrogen bond between water are being continually broken and reformed. Are being continually broken and reformed, causing water molecule being able to slide easily over each other. Water has low viscosity because hydrogen bonds between water molecule are being continually broken and reformed, causing water molecule being able to slide easily over each other. Okey, apa kepentingan ayak mempunyai kelikatan yang rendah? So, bila ayak mempunyai kelikatan yang rendah, ayak ni boleh bertindak sebagai medium pengangkutan dalam organisma hidup. Sebab itulah body kita ni, tubuh badan kita ni 60 hingga 75% daripada ayak. Sebab apa? Bila ayak banyak, ayak ni boleh bertindak sebagai medium pengangkutan dalam organisma hidup. Yang kedua, bila ayak ni mempunyai kelikatan yang rendah, ayak ni boleh bertindak sebagai pelincir yang baik. Boleh bertindak sebagai pelincir yang baik. Okay, in Englishnya, importance, water has low viscosity. It can act as mediums of transportation in living organism. It's suitable as a mediums of transportation in living organism. The second one is, it's a good lubricant. It's a good lubricant. Okay, ayak mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Ayak mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. In English, water has high specific heat capacity. Water has high specific heat capacity. So, apa itu maksud muatan haba tentu? Apa definisi muatan haba tentu? Okey, muatan haba tentu ialah jumlah haba yang perlu diserap atau hilang untuk 1 gram sesuatu bahan bagi menaikkan suhu sebanyak 1 Celsius. Aku ulang, jumlah haba yang perlu diserap atau hilang untuk 1 gram sesuatu bahan untuk naik suhu sebanyak 1 Celsius. Maknanya, berapa jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan 1 Celsius untuk 1 gram sesuatu bahan. Okay, in English, the amount of heat must be absorbed or lost for 1 gram of substance to change its temperature by 1 Celsius. The amount of heat that must be absorbed or lost for 1 gram of substance to change its temperature by 1 Celsius. So, maknanya, kalau hampa letak beaker A tu, dia ada ayak. Beaker B, hampa letak minyak masak. So, sekarang ni, bila hampa letak dekat api akan membekalkan tenaga haba. Pada dua-dua, beaker A ada ayak, beaker B ada minyak masak. Apa yang berlaku ialah, untuk menaikkan suhu ayak, dia lebih susah daripada menaikkan suhu minyak masak. Kenapa? Sebabnya, banyak tenaga haba diperlukan untuk menaikkan suhu ayak. Kenapa banyak tenaga haba diperlukan untuk menaikkan suhu ayak? Sebabnya tenaga yang tinggi ini tadi diperlukan untuk memutuskan ikatan hidrogen. Macam aku ajak hampa hari itu, ikatan hidrogen terbentuk dalam ayak. Satu molekul ayak dia ada 4 ikatan hidrogen. So maknanya tenaga haba yang tinggi diperlukan untuk memutuskan ikatan hidrogen ni. Okay, bahasa orang putihnya,
A lot of heat energy is required to raise the temperature of water. Why we need a lot of heat energy to increase the temperature of water? Because of high energy is needed to break the hydrogen bond. High energy is needed to break hydrogen bond. So, apa kepentingan ni? Apa kepentingan air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi? Apa kepentingannya? Kepentingannya, dia boleh meminimalkan turun naik suhu. Boleh meminimalkan turun naik suhu. Contohnya dalam sel. Contoh A, dalam sel. Dalam sel, dia boleh mengekalkan, bila air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, dia boleh mengekalkan suhu badan. Dalaman kita lah, mengekalkan suhu badan dalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meminimalkan turun naik suhu ni, dia terletak, dia merujuk kepada akuatik, persekitaran akuatik. Okey, apa yang dia buat untuk persekitaran akuatik? Dia menstabilkan suhu akuatik tersebut. Bila dia menstabilkan suhu akuatik tersebut, dia boleh mencipta persekitaran yang sesuai untuk kehidupan marine. Aku ulang, apa kepentingan air ni mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, secara relatifnya dan dia dapat mengekalkan suhu badan dalaman. Itu yang pertama, refer kepada dalam sel. Yang kedua, dia melibatkan persekitaran akuatik. So, apa dia buat? Dia bila air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi, ia dapat menstabilkan suhu akuatik. Bila menstabilkan suhu akuatik, dengan tidak sebenarnya, justru itu dia dapat mencipta persekitaran yang sesuai untuk kehidupan marine. Okey, yang kedua pula kepentingannya, yang tadi pertama apa dia? Aku cakap yang apa tadi? Yang pertama ialah dia dapat meminimalkan turun naik suhu. Yang kedua pula, kepentingan air mempunyai muatan haba tentu yang tinggi ialah air ni merupakan penyerap haba yang baik. Kenapa dia penyerap haba yang baik? Kerana jumlah tenaga haba yang besar untuk menaikkan suhu. Maknanya dia boleh menjadi penyerap haba yang baik. Itulah kepentingan muatan haba tentu. Aku ulang balik, yang pertama apa dia? Meminimalkan turun naik suhu, refer dalam kita punya sel kita, dia boleh mengekalkan suhu badan. Yang kedua, refer kepada persekitaran akuatik, iaitu dia dapat menstabilkan suhu akuatik. Justru itu dapat mencipta persekitaran yang stabil untuk kehidupan marine. Yang kedua, dia adalah penyerap haba yang baik kerana memerlukan jumlah tenaga haba yang besar untuk menaikkan suhu air. Okay, orang putihnya, the importance of high specific heat capacity, it can minimize the fluctuations in temperature. It can minimize the fluctuation in temperature. Therefore, it can maintain a relatively constant internal body temperature. I repeat, it can minimize the fluctuations in temperatures. Therefore, it maintains a relatively constant internal temperature. The second one, based on of aquatic environment, it can stabilize aquatic temperatures, creating favorable environment for marine life. For aquatic environment, it can stabilize aquatic temperatures, creating a favorable environment for marine life. The first one, for fluctuation in temperature, it can minimize the fluctuation in temperature. The second one, it can be a good heat absorber. It's a good heat absorber because large amount of heat is needed to raise water temperature. Water has high specific heat capacity, so it will be a good heat absorber because large amount of heat is needed to raise the water temperature. Seterusnya, air mempunyai
haba pendam peruapan yang tinggi. Ayak mempunyai haba pendam peruapan yang tinggi. In English, water has high latent heat of vaporization. Water has high latent heat of vaporization. Sebelum tu, hampa semua kena tahu apa maksud haba pendam peruapan. Okey, apa maksud haba pendam peruapan? Haba pendam peruapan ini ialah jumlah tenaga haba yang perlu diserap untuk 1 gram cecair ditukarkan kepada dalam keadaan cecair kepada keadaan gas. Aku ulang, apa maksud haba pendam peruapan? Jumlah tenaga haba yang perlu diserap untuk 1 gram cecair untuk menukarkan keadaan cecair kepada keadaan gas. So, in English, the amount of heat that a liquid must absorb for 1 gram of it to be converted from the liquid state to the gaseous state. Jumlah tenaga haba yang perlu diserap untuk 1 gram cecair untuk menukarkan keadaan cecair kepada keadaan gas. Okey. Seterusnya, kenapa ayak ni dia mempunyai haba pendam peruapan yang tinggi? Kenapa ayak mempunyai haba pendam peruapan yang tinggi? Dia punya sebab dia hampir sama dengan kenapa ayak mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. Sebab apa? Sebabnya banyak tenaga diperlukan untuk memutuskan ikatan hidrogen untuk mengubah cecair kepada wap. Kenapa ayak mempunyai haba pendam peruapan yang tinggi? Disebabkan banyak tenaga diperlukan untuk memutuskan ikatan hidrogen untuk mengubah cecair kepada wap. Orang putihnya, water has high latent heat of vaporization. Why water has high latent heat of vaporization? Because a lot of energy is required to break its hydrogen bonds to change liquid to vapor. Water has high latent heat of vaporization. Why? Because a lot of energy is required to break its hydrogen bond to change liquids to vapor. So now, okay, hampa kena tahu juga disebabkan ikatan hidrogen yang wujud antara molekul air tadi menyukarkan bagi molekul air berpisah dan menjadi wap. Ingat, ikatan hidrogen yang wujud antara molekul air tadi menyukarkan bagi molekul air tadi berpisah dan menjadi wap. Hydrogen bonds between water molecule make it difficult for them to be separate and vaporized. So, untuk molekul air ni menyejat jadi gas, untuk molekul air menyejat jadi gas, molekul air ini dia mesti bergetar dan bergerak secepat mungkin. Ingat, dia bergetar dulu dan dia bergerak secepat mungkin untuk memastikan ikatan hidrogen yang memegang molekul air tadi terputus. Okey, aku ulang balik. Untuk molekul air ini menyejat, dia mesti bergetar dan bergerak secepat mungkin untuk memastikan semua ikatan hidrogen yang memegang molekul air ini akan terputus. Jadi, oleh hal demikian, hanya molekul air yang bergerak pantas sahaja yang membawa tenaga yang tinggi, mestilah kalau dia bergerak pantas, dia membawa tenaga yang tinggi. Molekul-molekul ini sahaja yang boleh memutuskan ikatan hidrogen dan terlepas menjadi wap. Aku ulang balik. Untuk molekul air ni menyejat, dia mesti bergetar dulu dan bergerak secepat mungkin untuk memastikan semua ikatan hidrogen yang memegang molekul air tadi terputus. So, hanya molekul air yang bergerak pantas dan membawa tenaga yang tinggi sahaja boleh memutuskan ikatan hidrogen dan terlepas menjadi wap. Orang putihnya cakap, for water molecule to evaporate,
it must vibrate and move quickly enough to break all the hydrogen bond that hold it to others water molecule. For a water molecule evaporates, it must vibrate and move quickly enough to break all the hydrogen bond holding it to the other water molecule. So only the fastest moving water molecule carrying the most energy can break their hydrogen bond and escape as a water vapor. Okey, apa kepentingan ayak mempunyai haba pendam pewapan yang tinggi? What is important? Water has high latent heats of vaporization. Okey, kepentingan ayak mempunyai haba pendam pewapan yang tinggi ialah dia akan menyebabkan kesan penyujukan apabila ayak menyejat dan keluar daripada permukaan. Aku ulang, menyebabkan kesan penyejukan apabila ayak menyejat dan keluar daripada permukaan. Kalau hampa perasan, kalau hampa berpeluh, lepas hampa berpeluh, hampa akan rasa sejuk. Betul tak? Itulah maksud dia, menyebabkan kesan penyejukan apabila ayak menyejat dan keluar daripada permukaan. So, dia akan menyediakan satu mekanisme penyejukan. So, hampa ni dikategorikan dalam golongan haiwan. So, maknanya, contohnya ialah untuk haiwan, dia akan berpeluh. Bila berpeluh, macam hampa buat, bila berpeluh, hampa akan rasa, lepas tu hampa rasa sejuk. Sebab itu ialah disebabkan oleh kesan penyejukan. Satu lagi untuk tumbuhan. Tumbuhan ni dia akan menggunakan transpirasi, proses transpirasi. Aku ulang balik. Kepentingan ayak mempunyai haba pendam pewapan yang tinggi. Dia akan menyebabkan kesan penyejukan apabila ayak menyejat dan keluar daripada permukaan. Contohnya, mekanisme penyejukan yang berlaku dalam haiwan iaitu berpeluh, dan juga tumbuhan iaitu proses transpirasi. Dalam orang putihnya, the importance water has high latent heats of vaporization causes a cooling effect. Evaporation of water from a surface remove heat causes a cooling effect. Evaporations of water from a surface remove heat. The cooling mechanisms in animals sweating, plants transpiration. Okey, seterusnya, ayak mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Ayak mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Water has high surface tension. Water has high surface tension. So, apa itu ketegangan permukaan? Ketegangan permukaan ialah satu ukuran bagaimana sukar untuk kita meregangkan atau memutuskan permukaan cecair. Satu ukuran bagaimana sukar untuk meregangkan atau memutuskan permukaan cecair. So, in English, water has high surface tension. What is surface tension? Surface tension is a measure of how difficult it is to stretch or breaks the surface of the liquid. A measure of how difficult it is to stretch or breaks the surface of the liquid. So, ayak ni, dia mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Kenapa ayak mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi? Disebabkan ayak ni mempunyai kecenderungan untuk menahan permukaan ayak daripada pecah. Ayak mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi disebabkan ayak ni dia mempunyai kecenderungan bagi menahan permukaan ayak ni daripada pecah. Kenapa macam tu? Sebabnya, molekul ayak ni yang di atas ayak ni, di atas permukaan ayak ni, molekul ayak ni dia akan tertarik kepada molekul ayak yang berada di bawah dan tepi. Aku ulang,
Kenapa ayak ni dia mempunyai kecenderungan untuk menahan daripada pecah. Permukaan tu menahan daripada pecah. Sebab permukaan ayak ni, molekul ayak yang berada pada permukaan ini, dia akan tertarik kepada molekul ayak yang berada kat mana? Dekat bawah dan dekat tepi. Itu yang pertama. Plus pula, dia ada daya lekitan. Daya lekitan ini ialah daya yang wujud antara molekul ayak dengan molekul ayak. Okey, daya lekitan ialah daya yang wujud antara molekul ayak dan molekul ayak, lekitan. Okey, so plus dengan daya lekitan menyebabkan menghasilkan ketegangan permukaan yang tinggi dalam ayak. Ulang, kenapa ayak ni mempunyai kecenderungan permukaan yang tinggi, mempunyai kecenderungan untuk menahan pecah, menahan dia punya permukaan daripada pecah, disebabkan oleh molekul ayak yang berada pada permukaan itu tadi, dia akan tertarik kepada molekul ayak yang berada kat mana? Dekat bawah dan dekat tepi. Plus dengan daya lekitan. Ingat, daya lekitan itu ialah daya yang wujud antara molekul ayak. Dua-dua ini menyebabkan ayak mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Okey, orang putihnya, high surface tension of water is the tendency of the water surface to resist being broken. Why water has high surface tension? Because molecule of water at the surface feel attraction only to the molecule below and beside it. Molecule of water at the surface feel attraction only to the molecule below and beside it. So, the inwardly cohesive forces produce high surface tension. Okay, apa kepentingan ayak mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi? Apa kepentingan ayak mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi? Okay, dia akan membenarkan organisma kecil seperti pencakar ayak. Pencakar ayak ini, dia akan bergerak di atas permukaan ayak. Dia boleh bergerak di atas permukaan ayak. Membenarkan organisma kecil seperti pencakar ayak bergerak di atas permukaan ayak. Okay, the importance water has high surface tension is allow small organism such water strider to move on the surface of water. The important water has high surface tensions is allow small organism like water strider to move on the surface of water. Okey, seterusnya ayak menunjukkan tindakan kapilari. Ayak menunjukkan tindakan kapilari. Water exhibits capillary actions. Water exhibits capillary action. Okey, tindakan kapilari dalam ayak ini dia disebabkan oleh dua daya ini. Dua daya yang sangat penting dalam ayak. Daya yang pertama ialah daya lekitan. Daya lekitan ialah daya yang wujud di antara molekul ayak. Itu yang pertama, daya lekitan wujud di antara molekul ayak. Okay, daya yang kedua ialah daya lekatan. Daya lekatan wujud di antara molekul ayak dengan permukaan. Dalam tindakan kapilari, dia merujuk kepada daya lekatan wujud di antara molekul ayak dengan dinding xylem vessel. Daya yang wujud antara molekul ayak dengan dinding xylem vessel. So, maknanya, okay, ayak ini, dia boleh bergerak di dalam satu tube kapilari disebabkan daya lekitan dan daya lekatan yang menyokong berat turus ayak dan menghalang tarikan graviti ke bawah. Okay, macam ayak dekat tumbuhan tu kan. Ayak dalam tumbuhan tu, dia akan ambil daripada akar.
ayak ni dia akan kita perlukan ayak, tumbuhan perlukan ayak dalam daun sebab daun yang akan buat proses fotosintesis. Bila nak buat proses fotosintesis perlukan ayak. So maknanya dia perlu tarik ayak daripada akar tu sampai ke daun. So bila tarik ayak tadi, dia akan tarik dalam satu tube kapilari, iaitu dalam xylem vessel tu lah. Dia akan tarik. So bila tarik, kalau tak ada daya lekitan, tak ada daya lekatan, apa yang berlaku ialah ayak tu dia tak boleh tarik daripada bawah akar sampai ke bahagian daun. So disebabkan ada daya lekitan dan daya lekatan, dia boleh menyokong berat turus ayak tadi dan menghalang tarikan graviti ke bawah. Okey, aku ulang. Daya lekitan. Daya lekitan ialah daya yang wujud di antara molekul ayak. Okey, itu yang pertama. Satu lagi ialah daya lekatan. Daya lekatan wujud di antara molekul ayak dengan permukaan. Tapi dalam tindakan kapilari ini, dia merujuk kepada dinding xylem vessel. Daya lekatan, daya yang wujud antara molekul ayak dengan dinding xylem vessel. So, ayak ni dia boleh bergerak di dalam satu tube kapilari, bergerak ke atas di dalam satu tube kapilari disebabkan ada apa? Sebab ada daya lekitan dan daya lekatan. Apa dia buat? Dia akan menyokong berat turus ayak tadi supaya molekul ayak tak terputus. Dia akan menyokong berat turus ayak dan juga dia akan menghalang tarikan graviti ke bawah. Okay, orang putihnya cohesive forces. Cohesive forces, daya lekitan. Okay, cohesive forces exists between water molecule. Adhesive forces. Okay, adhesive forces ialah daya lekatan. Exists between water molecule and wall of xylem vessel element. So the water can move up in a fine capillary tube because of the upwards adhesive and cohesive forces that can support the weight of water columns and resist the downwards pull of gravity. Water can move up in a fine capillary tube because of the upwards adhesive and cohesive forces that can support the weight of the water columns and resist the downwards pull of the gravity. So now, apa kepentingan ayak ni mempunyai tindakan kapilari? So, dia boleh membantu dalam pengangkutan ayak dalam tumbuhan. Yang macam aku cakap tadi lah, saling interaksi di antara daya lekitan dan daya lekatan. Juga satu lagi kita panggil sebagai tarikan transpirasi. Dia boleh mengekalkan pergerakan ayak daripada akar kepada batang. Maknanya akar tadi yang ada ayak akan serat daripada permukaan tanah. So, nak perlukan ayak ni kawasan daun. So, ayak ni dia sentiasa kena bergerak ke atas, ke batang ke daun. So, saling interaksi antara daya lekitan dan daya lekatan plus tambah dengan tarikan transpirasi yang apa akan belajar nanti, dia akan mengekalkan pergerakan ayak ke batang. So, the importance water exhibits capillary action helps in transport of water in plants. So the interplay between adhesive and cohesive forces, also transpiration pull from the leaf. It will from the leaf maintains a continuous flow of water up the stem. Okay. Okey, ayak mempunyai ketumpatan maksima pada 4 Celsius. Ni yang last Ayak mempunyai ketumpatan maksima pada 4 Celsius. Water has maximum density at 4 Celsius. Water has maximum density at 4 Celsius. So, kita ada 3 keadaan untuk terangkan ayak mempunyai ketumpatan maksima pada 4 Celsius. Keadaan pertama, ayak melebihi suhu 4 Celsius. Keadaan kedua, ayak melebihi di bawah suhu 4 Celsius. Ingat, ayak yang pertama, suhu ayak melebihi 4 Celsius. Yang kedua, suhu ayak di bawah 4 Celsius. Dan yang ketiga, suhu ayak sama dengan 4 Celsius. So,
Kita pergi dulu apa yang berlaku kalau suhu air melebihi 4 Celsius. Bila suhu air melebihi 4 Celsius, tenaga kinetik molekul air akan tinggi. Bila tenaga kinetik molekul air akan tinggi, molekul air tadi boleh bergerak lebih pantas dan jarak tu akan semakin jauh sebab dia bergerak lebih pantas. Di samping itu juga, hampa tahu juga, ikatan hidrogen macam biasalah dia akan sentiasa terputus dan bentuk semula. Disebabkan molekul bergerak lebih pantas dan semakin jauh, dia akan kurang padat. So, bila kurang padat, ketumpatan akan berkurang apabila suhu makin meningkat. Okay, orang putihnya, above 4 Celsius, the kinetic energy of water molecule is high. Okay, when kinetic energy of water molecule is high, the molecule move faster and get further apart. So when further apart, the density will be decreased due to the molecule move faster and get further apart. Thus, hydrogen bond also will be break and reform. So the density will be decreases as temperature increase. Okay, ingat kalau suhu 4 Celsius, dia mesti tenaga kinetik molekul air akan tinggi. Bila tinggi, apa yang berlaku? Molekul bergerak lebih pantas dan semakin jauh. So, dia kurang padat, ketumpatan akan berkurang apabila suhu makin meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan kedua, kalau suhu itu di bawah 4 Celsius. Kalau suhu di bawah 4 Celsius, tentulah tenaga kinetik molekul air akan rendah. Bila tenaga kinetik molekul air rendah, rendah daripada tenaga dalam ikatan hidrogen, apa yang berlaku? Dia punya ikatan hidrogen, dia akan hanya kerap terbentuk daripada terputus. Kalau yang suhu atas pada 4 Celsius, ikatan hidrogen dia akan sentiasa terputus dan juga terbentuk. Betul tak? Tapi di bawah suhu 4 Celsius disebabkan oleh tenaga kinetik molekul air lebih rendah di bawah tenaga ikatan hidrogen, ikatan hidrogen dia akan lebih kerap terbentuk daripada terputus dan dia akan menghasilkan satu struktur kita panggil sebagai kekisi Hablot. So maknanya ais yang hampa nampak tu sebenarnya adalah air lah. Ais tu air. Okey. Maknanya ais, dalam ais tu, molekul air tu dia akan berada dalam kekisi Hablot yang mempunyai banyak ruang kosong. Okey. Dalam ais, molekul air akan berada dalam kekisi Hablot yang mempunyai banyak ruang kosong. That's why lah bila suhu di bawah 4 Celsius, jadi ais dia akan lebih kurang tumpat jika dibandingkan dengan air dalam bentuk cecair. 10% dia lebih kurang tumpat daripada air wujud dalam keadaan cecair. Okay. So, itu yang kedua. Bila suhu di bawah 4 Celsius, tenaga kinetik dia lebih rendah daripada ikatan hidrogen, menyebabkan ikatan hidrogen lebih kerap terbentuk daripada terputus. Dia menghasilkan satu struktur kita panggil sebagai kekisi Hablot. So dalam ais, molekul air akan berada dalam kekisi Hablot yang mempunyai banyak ruang kosong lagi lah. Okey, orang putihnya, below 4 Celsius, the kinetic energy of water molecule fall below than energy of hydrogen bond. So, hydrogen bond form much more frequently than their breaks, forming crystal lattice. In ice, the water molecule are in a crystal lattice that has a lot of empty space. So now, keadaan yang ketiga, bila suhu air pada 4 Celsius. Yang tahu, pada suhu air pada 4 Celsius ini, ketumpatan paling maksimum. Okay, kenapa? So, apabila ais ni lebur kepada cecair, apa yang berlaku ialah struktur air akan runtuh. So, bila ais lebur pada cecair, struktur air akan runtuh lah. So, pada suhu 4 Celsius, ais ni dia akan mula pecah dan bila ais ni pecah, molekul air tadi dia boleh menggelongsok antara satu sama lain.
bila menggelongsong antara satu sama lain, isi padu dia akan berkurang. Isi padu ayak akan berkurang. So, bila isi padu ayak akan berkurang, ketumpatan dia akan meningkatlah. Ketumpatan akan meningkat. Kenapa? Kenapa kalau isi padu berkurang, ketumpatan meningkat? Okay, disebabkan ketumpatan ini berkadar songsang dengan isi padu. So, bila isi padu itu berkurang, ketumpatan akan meningkat. Bila isi padu meningkat, ketumpatan akan berkurang. Okay, ulang balik. Apabila suhu pada 4 Celsius, ais akan mula pecah. Bila ais mula pecah, molekul ayak boleh menggelongsong antara satu sama lain. So, menyebabkan isi padu ayak akan berkurang. Bila isi padu ayak berkurang, ketumpatan meningkatlah. Kenapa? Sebab ketumpatan berkadar songsang dengan isi padu. Maknanya, apa maksud berkadar songsang tadi? Bila ketumpatan meningkat, isi padu akan berkurang. Ketumpatan berkurang, isi padu dia akan meningkat. Okey, pada suhu 4 Celsius juga, ikatan hidrogen dia pada jarak yang paling dekat. Ikatan hidrogen pada jarak yang paling dekat, jadi molekul ni berada pada sangat dekat antara satu sama lain. Dia akan lebih padat lah sebab ikatan hidrogen paling dekat, molekul pun duduk paling dekat. So, dia akan lebih padat. That's why lah ayak ni dia mempunyai ketumpatan paling tinggi pada 4 Celsius. Okay, Englishnya, when the ice melts to liquid water, the structures collapse. Okay, so at 4 Celsius, ice start to break and the molecule can slide along each other. So what happened? The volume of water will be decreases. The volume of water will be decreases. So due to the decrease in volume, the density will be increased because density is inversely proportional to volume. Density increases because density is inversely proportional to volume. So at 4 Celsius, the hydrogen bond is at smallest length. So the molecule are very close together. This result in highest density of water at 4 Celsius. So now, apa kepentingan ayak mempunyai suhu ketumpatan maksima pada 4 Celsius? Okay, bila hampa tengok organism akuatik, dia boleh hidup di bawah ais ketika musim sejuk dalam tasik, kolam atau laut. Dia jarang membeku menjadi pepejal. Okay, kepentingan ayak mempunyai ketumpatan maksima pada 4 Celsius, contohnya ialah organisme akuatik dia boleh hidup di bawah ais ketika musim sejuk di dalam tasik ke, kolam ke atau laut. Dia jarang membeku menjadi pepejal. Importance, water has maximum density at 4 Celsius. Aquatic organisms are able to live below the ice in winter because ponds, lake or sea rarely freeze into solids.